Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Khalid, nombor matrik 051757. Saya daripada Usuluddin semester 7. Baik, hari ini saya akan membentangkan tajuk tasawuf sahliyah yang dinisbahkan kepada Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Kalam fil haqiqatil hawa, kata-kata yang mengenai berkaitan dengan hawa nafsu di sisi Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah. Faman yattabi' da'watal aqli yasilu ila al-iman wa tauhid. Maka barang siapa yang mengikuti ikutan daripada akal, maka dia akan sampai kepada iman, keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wa man yattabi' da'wah al-hawa yasilu ila ad-dalalati wal kufran. Maka barang siapa yang mengikuti ikutan daripada hawa nafsunya, maka dia akan sampai kepada kesesatan, membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Man raqibaha halaka wa man khalifaha malla. Sesiapa yang menunggang, yakni mengikut kepada hawa nafsu, maka dia akan binasa. Dan sesiapa yang menentang kepada hawa nafsu, maka dia tidak akan binasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan keadaan apabila dia berdiri di mahkamah Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada hawa nafsu, ikutan hawa nafsu. Baik, hawa nafsu di sini mengikut Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari terbahagi kepada dua, iaitu lazah wa syahwah. Lazah dan syahwah, dan juga yang kedua adalah jahul khalqi wa riyasah. Lazah wa syahwah adalah kelazatan, bersedap-sedapan dan berseronok-seronok. فَمَنْ يَتَّبِعْ هَوَى اللَّذَّةِ يَكُونُ فِي الْحَانَةِ وَيَكُونُ خَلْقُ آمِنِينَ فِتْنَتِهِ. Sesiapa yang mengikuti hawa nafsu, kelazatan, bersyahwat, bersedap-sedapan, nafsu berahi, maka dia aman daripada fitnah. Yang kedua adalah jahul khalqi wa riyasah, iaitu suka kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Amma man yattabi' hawal jah wa riyasah wa yakunu fi sawami' wad dawirat fa huwa fitnatul khalqi. Sesiapa yang mengikuti hawa nafsu, suka kepada pujian, suka kepada sokongan orang lain, yakni berbentuk suka kepada sokongan manusia, maka dia akan terdedah kepada fitnah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawifu ma akhafa ala ummati ittiba'il hawa wa tulil amal. Perkara yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam takuti di kalangan umatnya adalah mengikut hawa nafsu dan panjang angan-angan. Menurut hadis ini menunjukkan bahawa mengikuti hawa nafsu adalah antara perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi. Menunjukkan bahawa ikut hawa nafsu ini sangat-sangat memberi mudarat kepada umat sekiranya tidak dikawal dengan betul, tidak berlandaskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam Al-Imam Al-Tustari fi mujahadatin nafsi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesiapa sahaja yang bermujahadah, bersusah payah ke arah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan hidayah kepadanya. وقال النبي عليه السلام المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقوله عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال ألا وهي مجاهدة النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم فضل المجاهدة النفس على الجهاد لأن مشقتها أكثر من مشقة الجهاد والغزو، ولأن مخالفة الهوى وقهر النفس أمر عظيم جدا. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa telah kembali umat ini daripada mujahadah sughra kepada mujahadah kubra, mujahadah yang kecil kepada mujahadah yang besar. Sahabat bertanya, apakah mujahadah yang besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mujahadah yang besar adalah mujahadah melawan hawa nafsu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa hal ini kerana masalah kesan buruk daripada mengikut hawa nafsu itu adalah lebih besar daripada masalah yang dihadapi ketika jihad perang ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad melawan nafsu adalah satu perkara yang sangat besar, yang sangat penting bagi setiap umat Islam. Mujahadatun nafsi wa siyasatiha wadih wa zahir wa mahmud baina kulli ahli al-diyan wal malal. Mujahadah melawan hawa nafsu dan mentadbir hawa nafsu itu jelas ditunjukkan dan diajar oleh kesemua agama untuk melawan hawa nafsu ini. Qala annahu hamala nafsahu ala an ya'kula wajibati wahidah kullu 15 yawman wa qat'i umran tawilan bi ghaza'i qalil. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari hanya memakan satu makan selama 15 hari. Dia hanya memakan satu makanan selama 15 hari. Yang ini jika dibandingkan dengan kita 3 kali sehari, Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari ini mujahadah melawan nafsu dia sangat tinggi. Dia menunjukkan sangat ekstrim mujahadah Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari untuk melawan hawa nafsu. Dan sepanjang umurnya dia hanya makan dengan makanan dengan kadar yang sedikit sahaja. Kemudian seterusnya al-ara al-ulama anil Al-Tustari. Pandangan ulama mengenai Imam Al-Tustari. Terdapat dua pandangan ulama, antaranya para ulama yang bersetuju dan menyokong ketokohan Al-Imam Al-Tustari. Yang pertama adalah Ibnul Arabi, tokoh kepada penulis kepada Futuh Makkiyah. Kemudian As-Sayyid Al-Yaqubi Al-Asifi. Dan kemudian yang ketiga adalah Imam Abdul Rahman As-Sulami. Dan yang keempat adalah Al-Imam Al-Kushairi. Mereka ini adalah tokoh-tokoh ulama yang menyedari dan menyebut ketokohan Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari dan mengatakan bahawa beliau ini adalah tokoh yang baik dan wajar diikuti oleh umat Islam.
Terdapat juga pandangan yang menolak ketokohan Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari alladhi yu'ariduhu intaqada Ibn Jauzi Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Imam Ibn Jauzi mengkritik Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Wa qad ruwiya min Sahal bin Abdullah Al-Tustari annahu fi bidayat at-tasawuf ishtara dabasun ad-dirham dirhaman min Zaid as-Samaini wa dirham wahid min daqiqati qamhi summa qama bimu'ajalatihi fi ajinati san'iha fi 360 dairah صغيرة يديه وكل ليلة تحرر من خلال تناول قبضة واحدة فقط من العجين. هذا عمل غير مسموح به لأنه يثقل كأهل عن الهدود القدرة. Diriwayatkan dalam satu kisah bahawa Imam Sahal bin Abdullah membeli 2 dirham daripada minyak, dan 1 dirham Al-Imam membeli tepung gandum, dan Al-Imam Al-Tustari memprosesnya menjadi doh-doh yang kecil. Terdapat 360 doh kecil yang sebesar tapak tangannya. Beliau membuatnya secara berasingan, dalam doh-doh yang berasingan, dan setiap malam dia hanya makan 1 sahaja. Menunjukkan 1 tahun itu 1 kali saja dia membuat doh. Setiap hari dia hanya makan 1 demi 1 daripada 360 doh daripada roti. Hal ini adalah tidak dibolehkan menurut sesetengah ulama kerana dia melebihi kekuatan, dia melebihi kemampuan manusia. Sesetengah manusia tidak mampu untuk bertahan dengan keadaan makan yang begitu sedikit ini. Tetapi ajibnya Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari, beliau menahan untuk mujahadah daripada hawa nafsunya mengenai hawa nafsu makan. Yang sekecil-kecil perkara iaitu makan sekalipun, beliau begitu menjaga. Ini kan pula perkara-perkara yang lain. Moga kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.